أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Ayat 80 sampai 84 surah Al-Isra. Alhamdulillah, ayat 80 dan 81 sudah pun beberapa kali kita baca. Sekali lagi dibaca ayat ni. Allah suruh Nabi dan kita semua ni berdoa, minta supaya masuk kita di dalam Islam dengan benar dan keluar kita, maknanya mati, hembus nafas terakhir pun dalam Islam juga. Allah raya dan pohonkanlah wahai Muhammad. Pohon maknanya mintalah. Wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia. Nak jadi kita ni mikir duduk di dalam Islam, faham Islam, reti Islam, amal dengan Islam, hidup dengan Islam, supaya kita duk baca alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah. Dengan Islam, dengan iman inilah, dengan akidah yang betul inilah kita hidup, kita mati dan kita dibangkit. Alhamdulillah. Serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang sebenar lagi mulia. Alhamdulillah. Kita nak macam inilah hidup kita. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Jadi kita dengan Allah ada patik sampan sokmo. Minta supaya Allah bimbing kita pergi ke jalan yang benar. Lepas tu minta supaya kita selalunya ingat kepada Allah. Allah bantu kita. Allah kiangkan kita. Gitulah. Mari ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Dan katakanlah, telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Alhamdulillah, hak ni adalah satu nikmat yang besar Allah Taala beri kepada Nabi SAW dan kepada umat dia. Setelah dunia duduk di dalam kegelapan lama, sehingga bumi Mekah pun, terutamanya Kaabah, dipenuhi dengan benda-benda syirik dan kuaka-kuaka, tokong-tokong dan sebagainya. Tepat yang paling mulia di sisi Allah, tapi dengan sebab cemarnya akidah manusia, puak-puak jahiliah duk gil tok-tokong, duk gi tawah telanjang, siu dengan mulut, gotu banyak perkara-perkara amalan-amalan jahiliah. Kalau kita tengok dalam sejarah, ulama mari duk tulis 1, 2, 3, 4, 5 puluh amalan-amalan jahiliah. Banyak pekak gadik cara hidup puak-puak dia, sehingga Islam mari tu puak-puak dia rap maidai.
Apa ni Muhammad ni bawa benda baru dan sebagainya. Itulah Allah Ta'ala pun royak, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bila kebenaran mari dah, maka benda batil, benda syirik, benda kufur akan sepak tengah. Sepak tepi lalu dah. Akan tubik habis. Lepas tu memang menjadi perkara yang hakikat hak sungguh. Mana-mana tempat, mana-mana negara ni radap negara. Turun mari radap cangguat, radap amper, radap tambun, kampung, umuh kita. Apabila ada benda-benda, maka dengan sendirinya benda syirik dia akan sepak tepi. Tapi kalau sekiranya benar-benar tidak tertegak dalam masyarakat, maka khurafat banyak, bid'ah banyak, syirik banyak, kufur banyak. Ni kita kena gambar. Sebab apa? Syaitan, nafsu, orang tu sendiri usaha nak jadi benda-benda hak karuk-karuk timbul banyak dalam sangkum. Apatah lagi kalau sekiranya orang hak tahu benda-benar tidak menegak benda-benar. Orang boleh ngajar tapi tak ngajar. Orang ngajar dah tak ngajar benda sebenar, duk ngajar benda karuk-karuk, benda syirik, benda khurafat dan sebagainya. Pas macam mana nak jadi ja'al haqq wa zahaqal batin. Kada tambah benda-benda hak batin. Sebab tu sangkum kita ni duduk di punam, duduk di puru nak jadi molek. Insya-Allah orang ramai dia pakak-pakak turuk punam, pakak-pakak turuk ulama, pakak turuk puru. Kalau kita tengok di segi pemerintah duduk di punam, hak pasal dia perintah gotu, walaupun dalam Islam tak ada boleh becek di antara Islam dengan politik. Tapi bila kita tengok zahir pada zaman-zaman laninya, punam dia perintah, dia wang pen gotu goni ngopraman mari kepada dia. Dia boleh atur. Suan puru orang yang ada ilmu, usaha jadi benda-benda tertegak dan tersebar dalam masyarakat. Jangan sama sekali ngajar benda-benda hak pasal semabuk, tak kena, duduk main benda khurafat, syirik. Ambil tak tahu katanya ambil mana mari duk ajar orang. Hak ni salah. Tak ada kira siapa-siapa mengajar, walaupun sepatah, walaupun banyak sejet, 10 jet sekalipun salah. Inilah kita kena pakat royak ajaran Allah, ajaran Nabi. Kalaulah nak hurai pun jadi penerangan yang untuk nak jadi lebih faham. Jangan duk pergi bubuh nafsu dan sebagainya. Nafsu kita semua tiap-tiap orang ada nafsu belaka. Kecek, hurai, atibai apa-apa. Jangan duk jadi nampak pasal nafsu lebih banyak daripada kebenaran. Sikit-sikit ya, pasal tambah-tambah untuk nak jadi lebih faham, lebih reti. Lepas tu berdasar kepada isi ni sebanyak mungkin. Tak ada kira ngajar tafsir ke, hadis ke, fiqh ke, akhlak ke, cara berpolitik, cara hidup, sangkum ke tu, semua tiap-tiap perkara. Berdasarlah benda hak pasal sengoti duduk di atas jalan yang benar. Sebab tu Allah Ta'ala rakyat katanya ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ayat ni lah menggambarkan bahawa Nabi perakat kesempurnaan Islam kepada orang ramai. Tak biasa lagi atas muka dunia ni rasul mana pun tak ada biasa perakat sempurnanya agama Allah di atas muka bumi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perakat iklan kepada semua ummah daripada ummah Nabi, Rasul zaman-zaman dahulu sampai ke zaman Nabi Muhammad, maka Nabi perakat. Maka kita alhamdulillah syukur banyak kita duduk di bawah teduh naungi payung kesempurnaan agama hak Allah Taala royak melalui Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Tuhan pun royak
innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lenyap ni maknanya hacur nyai. Tak ada dah. Dia tumbuk dia, katak dia hacur. Dia nak kelik mari semula boleh ke? Tapi hak kita tengok zahir tu memang dia tak boleh kelik. Tak boleh kelik semula dah. Tapi hakikatnya sebenar dalam sangkom, kalau dia kita peracur dah benda-benda syirik, benda khurafat, dia ada orang duduk sokong lagi, orang duduk senap senun, dia hidup semula. Dia benar pasal ini supaya ada benih, dia panggil. Ada benih dalam sangkom. Cuba kita gambar pejam mata. Gambar dalam kampung, dalam kedai, situ sini. Tak ada ke benda syirik? Belana. Benda syirik. Duk main azimat, main wasabah. Main pasal sipo dengan tali tu, tali ni. Ikat situ, sakuk sini. Ada belakang. Siapa kau dalam kereta pun ada. Supaya orang sia hayan dia tu. Tulis ni, sakuk situ, sakuk sini, wak ni. Ada belaka, ambil tok cam hidup tulis. Go ni, siapa ke tubuh dia sendiri pun sak dengan benda-benda apa pasal tak sebab day masuk, tak sebab bahaya. Masya-Allah. Kalau sekiranya ada di dalam orang Islam, cara hidup orang Islam misal saja tu. Duk main azimat, main ngabamo hatu, apa pasal khurafat, bid'ah. Masya Allah. Kita nak ayat lagu mana tu? Nak ayat katanya tabat lepas dak. Ni serah kepada Allah Ta'ala. Dah dunia zaman-zaman lah ni orang duk mengajar penuh-penuh. Cacin benda hak syirik, benda hak benar, hak betul. Tapi ada lagi setengah-setengah orang kita, waktu dia tak ngaji, tak reti, tak usaha untuk cari benda benar. Kadang-kadang dia tahu dah katanya wak benar ni, tak kena, tapi turut labuk, turut adab, ataupunไม่มี ทาง ออก bagi hidup dia. Tak apalah, buat-buat. Sebab ada orang duduk neknam katanya, kalau dia tak pergi cari, tak pergi pelepah, tak gata, tak gani, tu takut-takut kena goda dalam hidup tak seni. Allah, memang bukan sikit dah dalam hidup orang-orang Islam kita hak pasal akidah tak betul, cara hidup dia tak benar, banyak. Ini kita kena pakat-pakat lah. Jadi akidah kita betul, cara hidup kita pun jadi selara dengan gapo Allah Ta'ala royak Nabi royak. Ada dalam pimpinan Ar-Rahman alik bawah ni. Dia hurai sikit. Dengan ini Allah Ta'ala memberikan berita yang menggembirakan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa agama Islam yang disiarkannya tetap berjaya dan baginda akan mengalahkan golongan yang menentangnya. Ini satu berita gembira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Menurut hadis-hadis Nabi, tatkala baginda berjaya menguasai negeri Mekah dan memaafkan penduduknya, maka baginda memerintahkan supaya segala berhala yang ada di sisi Kaabah dibinasakan. Lalu baginda mencocok berhala-berhala itu dengan sebatai kayu di tangannya sambil membaca ayat suci ini. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Masya-Allah. Yang menegaskan kemenangan Islam dan kehancuran kufur dan syirik. Alhamdulillah. Saya baca ayat lepas pada tu 2-3 ayat lagi. Tapi tengok kepada masa agaknya munasabah. Tapi rekah katanya, marilah kita pakat-pakat belajar, pakat faham. Lepas tu we ada tuksuan dalam sangkom kita ni. We ada pasal orang hak benar cuci, nak we ilmu faham yang molek. Orang ramai pun berasa katanya nak terima benda molek. Kita nak hal tu. Jangan we ada pasal sepak-sepak syirik, munafik, bid'ah, khurafat, benda-benda tak kena dalam sangkom. Lepas tu kita mari cat dah biar sangkom semula. Biasa dah kita dengar nayobai ada setengah-setengah nayobai KJL, dia katanya kena cat dah biar sangkom semula. Dalam Islam ni cat mari lama dah.
Ha. Kalau nyobai kerajaan, dia rakyat katanya kena tak jadi zone dulu. Biasa saya ingat zone hok pasal tempat minum arak. Ha tu, tempat hok pasal kedai karaoke jadi duduk di satu tempat. Hak tu nyobai saja ya. Nyobai mandi dalam seluk dia panggil. Mandi dalam seluk, sabun sudah. Bilah dalam seluk pula. Pas nak cuci kat mana sangkum. Kita kena ambil Islam kita mari cat rabiat semula, mari atur jadi Islam tertegak dalam masyarakat. Hak ni kita dak nak. Bila orang dia faham, dia reti, dia nak sendiri kepada Islam. Tapi dengan sebab orang ramai tak reti Islam, tak faham Islam, sebab tu dia berasa katanya walaupun dia orang Islam, tapi dia nak sejurinya Islam, nak semaya, puasa, nikah, apa lagi? Bagi saka, cerai, nak sekadar tu. Tapi umumnya Islam faham tak? Tak. Sedangkan Allah Ta'ala panggil orang Islam, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam Islam ni semua. Ha ni insya-Allah kita apabila faham sedikit demi sedikit, insya-Allah Islam akan tertanam dalam hati kita, jiwa kita, dan dia akan subur dan akan besarnya di atas muka bumi, insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.